Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Perkembangan terkini daripada Mahkamah Persekutuan untuk kes rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kes SRC International RM42 juta di dalam permohonan beliau untuk cuba membebaskan diri daripada hukuman penjara 12 tahun dan juga denda sebanyak RM210 juta Malaysia. Perkembangan ini telah dikemas kini pada pukul 1 minit petang daripada malaysiakini.com. Langsung daripada mahkamah, panel hakim sedia untuk memutuskan permohonan Najib ke muka bukti baru. Pada pukul 12.54 tengah hari tadi dilaporkan langsung daripada Mahkamah Persekutuan, prosiding telah bersambung semula. Dan pada ketika ini, Ketua Hakim Negara iaitu Tengku Maimun Tuan Mat telah masuk semula ke ruangan mahkamah bagi menyampaikan keputusan permohonan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga pasukan pembelaan beliau untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta Malaysia. Pendengaran untuk permohonan Najib Razak untuk mengemukakan bukti baru kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta di Mahkamah Persekutuan pada hari ini masuk hari kedua. Dan pada ketika ini, semua pihak termasuk daripada pendakwaan dan juga daripada pihak pembelaan sedang menantikan keputusan dan sedang mendengar hujahan serta keputusan secara muktamad daripada hakim-hakim yang arif lagi bijaksana yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Marilah kita bersama-sama mendoakan bersama yang terbaik akan terjadi di dalam prosiding ini. Semoga keadilan, semoga kebenaran dapat ditegakkan untuk semua pihak. Teruskan bersama dengan channel ini kerana channel ini akan terus membawa secara langsung minit demi minit keputusan-keputusan semasa untuk perkembangan terkini kes SRC International Sdn Bhd Datuk Seri Najib Tun Razak untuk rayuan beliau. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul ke? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO. Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya tertarik dengan beberapa komen di dalam channel saya yang apabila saya post video tentang Rafizi Ramli dedahkan tentang kepala LCS dan sebagainya, ada orang komen begini, Rafizi,
kenapa tak nak bersuara? Kenapa tak nak bersuara pasal janji Pakatan Harapan selama 22 bulan yang tak ditunaikan? Semasa PRU, manifesto, semua manifesto, banyak manifesto Pakatan Harapan tak ditunaikan. Kenapa tak bising tentang perkara tu? Kata komen itu. Dan dia komen di ruangan komen untuk video pendedahan Rafizi. Okey, saya setuju. Rafizi, betul. Kenapa kamu tak nak komen tentang perkara itu? Tapi jawapannya mudah kot. Buat apa Rafizi nak komen? Sebab dia tak ada dalam kerajaan waktu itu. Dia tiada apa-apa kuasa waktu itu dalam kerajaan. Tapi apapun Rafizi, kau kena jelaskan itu jugalah. Jelaskanlah kepada rakyat kenapa. Supaya rakyat dapat tahu jelas. Kedua, walaupun begitu, saya pikir apa yang Pakatan Harapan lakukan hanya tak tunaikan manifesto. Tapi berbeza daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan, yaitu pecah amanah, yaitu penyalahgunaan kuasa, yaitu menyeleweng wang, yaitu banyak lagi lah pengubahan wang haram dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau nak serang si Rafizi, bagus kamu orang cari yang seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan, yang menyalahguna wang, menyalahguna kuasa, rasuah, barulah kena. Sebab kalau soal benda yang tak bising pasal manifesto itu, saya pikir Rafizi bukan di keadaan yang betul untuk jawab itu. Sebab dia tiada dalam kerajaan waktu itu. Dia tiada dalam kerajaan, jadi dia tiada pun kuasa. Dia tiada pun kuasa untuk membuat semua manifesto itu. Okey, jadi kalau kamu mau cari poin, mau cari apa itu modal untuk kenakan dan serang Rafizi, kamu cari case yang kalau ada dia pecah rasuah kah, pecah amanah kah, pengubahan wang haram kah, kalau ada lah baru ngam. Tapi masalahnya macam tiada saja. Itulah masalah kan. Okey. So Rafizi kata dia akan terus menerus untuk bongkar lagi. Jadi cara dia untuk adil, kalau dia bongkar, kamu pun bongkarlah pasal dia. Baru ngam. Jangan cakap yang tidak kena mengena. Gitulah. Okey, jadi Rafizi akan terus mendedahkan lagi. Dia akan dedah lagi, banyak dedah lagi. Bagi saya, pendedahan begini perlu dilakukan supaya pertama rakyat tahu, kedua supaya pada masa akan datang pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, orang-orang besar dalam politik tahu bahawa rakyat tidak berdiam diri. Rakyat tidak akan berdiam diri dan tahu supaya mereka tahu bahawa di negara Malaysia ada orang-orang yang bijak juga. Ada orang yang bijak, genius juga, yang tahu bagaimana untuk mengeluarkan perkara-perkara yang berkaitan, yang mendedahkan, yang membongkar. Jadi jangan sewenang-wenang buat suka hati ampo aja no. Okey, so, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye bye.